Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hai. Jom bersama dengan saya di channel Cikgu Saimi untuk maklumat bahasa anda di Gahayu Bahasaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cikgu Saimi di channel Cikgu Saimi. Okey, hari ini Cikgu akan berkongsi tentang menulis rangka karangan. Mungkin rangka karangan ini anda pandang sepi, tetapi sebenarnya rangka karangan ini memainkan peranan yang agak penting dalam kamu merangka hala tuju karangan kamu. Umpama jika kamu mendayung sampan tanpa arah tuju di lautan ataupun di sungai, maka sampan anda akan hanyut tanpa arah dan tujuan yang pasti. Maka jom kita lihat bagaimana cara menulis rangka karangan yang kita nampak mudah tetapi sebenarnya banyak manfaat kepada anda. Jom kita belajar bersama-sama. Okey, kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi anda mungkin tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan rangka karangan. Baik, cikgu terangkan. Rangka karangan itu merujuk rancangan isi-isi penting yang hendak dibincangkan dalam sesebuah karangan. Seterusnya, rangka karangan juga merupakan perancangan isi-isi karangan yang meliputi ayat isi, ayat contoh dan juga ayat api, iaitu ayat penegasan isi. Okay. Seterusnya, merupakan perancangan ungkapan menarik yang akan digunakan. Jadi, anda boleh fikirkan apa peribahasa yang nak digunakan ataupun kata-kata tokoh ataupun hadis ataupun ayat Al-Quran yang hendak anda gunakan dan juga pemilihan kata, pemilihan diksi yang bersesuaian dengan karangan yang akan anda tulis. Seterusnya, dalam rangka karangan itu juga anda boleh masukkan perancangan kreativiti bahasa yang akan anda gunakan. Contohnya, anda hendak memasukkan lirik lagu, anda nak masukkan pantun, anda nak masukkan syair. Okey, bait-bait kata puitis ini merupakan salah satu elemen yang mampu menyegarkan karangan kamu, mampu mematangkan karangan kamu sekiranya kamu mampu mengolah bahan-bahan tersebut diadun, digaul dengan sebati untuk menerbitkan sebuah karangan yang bermutu. Ingat, karangan merupakan hasil seni yang ditulis oleh seseorang. Okay, jadi inilah antara kepentingannya menulis rangka karangan. Ingat cikgu kata tadi, rangka karangan itu merupakan perancangan isi-isi karangan seperti pentingnya pelan bagi sebuah bangunan. Jika anda lihat KLCC yang mengandungi merupakan satu binaan ikonik negara, okay, pastinya plan perancangan sesebuah bangunan itu mengambil masa yang lama dan diteliti dengan baik agar tidak berlaku sebarang musibah yang melanda akibat daripada kecuaian. Begitu jugalah sekiranya kamu hendak menulis karangan, kerana karangan ini merupakan salah satu penyumbang yang besar dalam kertas satu ataupun dalam kertas bahasa Melayu. Jadi, anda perlulah memastikan bahawa anda dapat menulis dengan baik sebagai memanifestasikan kematangan kamu dalam berbahasa. Okey, jika kamu lihat rumah ini, rumah yang cantik ini, pastinya rumah ini dibina dengan perancangan yang teliti dengan mengambil kira plan yang terbaik supaya rumah yang cantik ini dapat dihasilkan mengikut kehendak pelanggan ataupun mengikut cita rasa kita sekiranya kita ingin membina rumah. Begitulah pentingnya rangka karangan umpama kamu hendak membina sebuah rumah. Jadi jangan malas menulis rangka karangan. Jadi, rumah tadi, rumah yang cikgu paparkan tadi, inilah merupakan plan yang perlu ada. Di mana letaknya kita nak letakkan ruang tamu,
Di manakah letaknya bilik, di manakah letaknya bilik air, ruang dapur, ruang tamu, ruang keluarga dan sebagainya. Ini merupakan pelan asas bagi kita jika kita hendak membeli rumah. Malahan kalau kita nak membeli rumah yang disediakan oleh pemaju, pasti kita ingin melihat pelan rumah yang disediakan. Dan jika kita ingin membina rumah sendiri, pastinya kita mempunyai keinginan yang tertentu dalam membina pelan rumah tersebut. Jadi penting kan sesuatu pelan itu. Begitu jugalah dengan pentingnya kamu menulis kerangka karangan supaya rangka karangan itu mengikut acuan yang kamu kehendaki. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan rangka karangan, iaitu kepentingan yang pertama kita dapat lihat dengan adanya rangka karangan dapat memastikan karangan anda tersusun, terancang dan diolah dengan baik. Seterusnya, hal ini bagi mengelakkan anda blank. Selalu kamu akan cakap, cikgu blank cikgu, tiba-tiba tengah tulis blank. Blank cikgu, tak tahu nak tulis apa, terhenti di situ. Langkah terhenti. Perjalanan daku terhenti di situ. Inilah pentingnya kamu menulis rangka karangan bagi mengelakkan kamu blank. Tidak tahu apa yang kamu hendak tulis seterusnya. Kepentingan lain dapat mengurangkan kesalahan sewaktu menulis. Tidak tertinggal maklumat penting. Jadi tidaklah kamu ada potong panjang-panjang. Tidak ada penggunaan di liquid paper. Penggunaan liquid paper ataupun correction memang tidak digalakkan. Dan ada setengahnya tidak dibenarkan bawa pun. Jadi apabila kamu ada rangka karangan ini, maksud dia kuranglah kesalahan yang kamu nak potong-potong itu, yang kamu nak zigzag dan sebagainya. Jadi inilah salah satunya kepentingan kamu menulis rangka karangan. Seterusnya, kita lihat jenis-jenis rangka karangan yang boleh anda aplikasikan ataupun anda praktikkan sewaktu menulis rangka karangan kelak. Yang pertama, anda boleh lihat di sini rangka karangan. Kalau ikutnya kita kata dalam bahasa mudahnya conteng-conteng sahaja. Jadi kamu letaklah di sini isu soalan ataupun tema karangan kamu itu berkaitan dengan apa. Kemudian kamu jajarkan untuk pendahuluan dan kamu letaklah sedikit apa uraian yang kamu nak tulis dalam bahagian pendahuluan, ataupun kamu tulis kreativiti bahasa. Kreativiti bahasa seperti pantun kah, syair kah, lagu kah, apa yang hendak kamu tuliskan, kamu letakkan di bahagian pendahuluan. Kemudian kamu pergi kepada perenggan yang pertama, perenggan yang kedua, sehinggalah kamu pergi kepada penutup. Jadi kamu conteng-conteng sahaja rangkaian ataupun perancangan isi yang hendak kamu tulis. Kamu boleh masukkan ungkapan menarik, kamu boleh meletakkan diksi-diksi tertentu yang kamu hendak gunakan ataupun dipanggil kosakata berdarjat tinggi yang hendak kamu gunakan. Kamu letakkan di dalam rangka karangan ini supaya karangan kamu tidak tersasar dan juga kamu tidak blank sewaktu menulis. Dan jika sewaktu kamu menulis tiba-tiba kamu ada tambahan isi, jadi kamu boleh tulis dan kamu masukkan di mana-mana bahagian yang kamu hendak tambah. Kan mudah begini, lebih terancang, lebih sistematik dan juga lebih baik. Kita lihat contoh yang lain. Ini pun boleh kamu praktikkan, iaitu berbentuk naratif, bermaksud kamu tuliskan pendahuluan dan kamu letakkan apa isi-isi penting yang hendak kamu masukkan, mula daripada pendahuluan, isi pertama, isi kedua sehinggalah penutup. Yang ini pun mudah juga untuk kamu buat dan kamu mungkin tidak serabut berbanding dengan kaedah yang pertama tadi. Seterusnya, bagi yang suka melukis ataupun yang berbakat melukis, dia nampak lukisan, dia dapat inspirasi, dia dapat ilham. Jadi kamu boleh juga menggunakan lukisan. Lukisan kalau kamu mempunyai masa yang mencukupi. Jadi di sini ada punca,
ada peranan. Okey, peranan siapa? Okey, ada punca, 3 punca dan juga ada peranan dan juga ada kesan. Ini pun kamu boleh laksanakan. Sekiranya kamu tidak mahu, okey, sekadar kamu jajarkan ikut aliran sungai. Okey, aliran sungai. Okey, aliran sungai ni, okey, pelbagai. Okay, jadi kaedah ini pun juga kamu boleh gunakan sekiranya hal ini lebih memudahkan kamu untuk mendapat ilham ataupun mendapat idea untuk menulis tajuk karangan yang akan kamu bincangkan. Seterusnya, teknik tulang ikan. Teknik ini sebenarnya praktikal untuk sesuatu perkara yang menerangkan kesan dan akibat. Namun, kamu boleh ubah suai kepada cara untuk kamu menghuraikan isi berdasarkan teknik tulang ikan, iaitu bahagian kepala ikan ini kamu tulislah pendahuluan apa yang hendak kamu masukkan dalam bahagian pendahuluan, termasuklah kriteria kreativiti bahasa, kemudian adakah karangan kamu nak berikan definisi, adakah bahagian pendahuluan itu kamu nak mulakan dengan peribahasa, adakah pendahuluan itu kamu nak mulakan dengan kata-kata tokoh. Semuanya terpulang kepada anda. Okey, jadi selepas itu kamu letaklah isi pertama beserta uraiannya. Okey, tulislah sikit apa uraian yang kamu nak masukkan, ayat apinya, ayat contohnya, okey, dan juga ayat isinya, jangan lupa. Seterusnya isi yang kedua, isi yang ketiga, isi yang keempat sehinggalah penutup. Okey, kamu rancanglah karangan kamu hendak tulis bagaimana, okey, dan juga apakah yang perlu dimasukkan dalam karangan yang hendak kamu tulis agar karangan kamu itu terancang, diolah dengan baik dan yang pastinya tidak memeningkan kepala orang yang membaca karangan kamu itu. Okey. Jadi, rumusan daripada isu ini, cikgu berharap kamu ambillah masa sekurang-kurangnya 5 minit sahaja. Okey, antara 3 ke 5 minit untuk menulis rangka karangan. Okey, dengan menulis rangka karangan ini sekurang-kurangnya dapat menyelamat kamu daripada terhenti. Okey, terhenti ataupun istilahnya blank. Okey, kamu blank ketika menulis karangan. Okey, ingat ungkapan ini. Jika anda gagal merancang, anda merancang untuk gagal. Okey, jadi jika kamu tidak merancang karangan kamu dengan baik, maka kamu merancang untuk mendapat markah yang tidak memuaskan. Okey, mustahil kamu tidak mendapat markah dalam karangan kerana bagaimana karangan kamu tu diolah dan ditulis akan memberikan markah kepada kamu. Jadi, kita pastinya hendakkan markah ataupun penilaian yang terbaik daripada orang yang membaca karangan kita. Okey, jadi kamu rancanglah karangan kamu dengan menggunakan rangka karangan supaya kamu mampu memberikan persembahan yang terbaik dalam menulis karangan. Ingat, karangan merupakan seni yang menggambarkan pemikiran kamu. Jika kamu tidak menulis dengan baik, bermaksud kamu mungkin kekontangan idea ataupun kekurangan idea yang menyebabkan hala tuju kamu tidak jelas. Jadi cikgu mengharap agar perkongsian ini memberikan manfaat kepada anda dan jangan lupa untuk subscribe channel cikgu untuk video-video yang lebih baik untuk masa hadapan. Okey, cikgu ucapkan selamat berjaya, selamat belajar. Semoga kita ketemu lagi di lain siaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera.